sifat memahami, sifat saling menghormati. Sebab kita tahu betapa besarnya peranan semua ibadah. Ibadah salat, ibadah puasa, ibadah sedekah, ibadah zikir, apapun ibadah adalah satu proses. Proses apa? Nak bentuk akhlak yang mulia. Kita tahu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya tujuan aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akidah basic pada satu pokok. Lepas tu naiklah batang. Batang itu ibadahlah. Ibadah kita. Kemudian hasil daripada ibadah yang baik akan hasil buah yang baik. Jadi kalau akhlak tak berjaya dibentuk hasil daripada bulan Ramadan, kita takut itu boleh jadi kayu ukur. Kita jadi isteri yang hilang sabar. 1 Syawal hilang akhlak dengan Allah. Akhlak manusia baik 1 Syawal. Ramah itu ini. Masing-masing sisi lengan nak tunjuk gelang. Contohlah kan. Saya tengok ada iklan tu lah. Tengah potong bawang tu kan. Dia tanya memula orang perempuan kan. Tu yang pasal istilah membawang tu kan. Ipar kot, kakak ipar dengan adik ipar kot. Berapa lay baju raya? Kan, berapa lay baju raya? 2 lay je. Dia pun nak ambil bawang tu kan. Buat macam payah, bukan jauh sangat. Nampak gelang satu. Lepas tu dia buat-buat tak sampai. Yang ni pula nampak gelang, ulur tangan. Lagi banyak, siap dengan harga tak buang lagi. Tengok tak iklan tu kan? Tengok orang perempuan memang suka. Orang lelaki tak tengok benda tu. Holor ni pula. Lepas tu bila orang ni holor, dia pun kata minta maaf lah. Tangan kiri ya. Tunjuk lagi banyak bersusun. 50k gelang. Betul tak? Kerana itu rosak 1 bulan Ramadan. Soalannya begini. 1 bulan Ramadan ini, Masya Allah, nak tahu diterima atau tidak amal soleh, ibadah, akan dilihat kepada 11 bulan selepasnya. Bukannya habis, Alhamdulillah selesai Ramadan, tak. Tetapi bagaimana akhlak kita, bagaimana sifat tawaduk kita, bagaimana penyakit-penyakit berjaya kita buang. Penyakit iri hati besar-besaran berlaku pada hari raya Aidilfitri. Betul atau tidak? Kadang kita ni nak kawal diri kita ni kan. Pergi rumah adik tengok sofa baru. Kita pun mulalah kan. Mulalah tazkirah. Kenapa beli sofa baru ni? Membazir. Kan saudara syaitan membazir ni. Contoh. Lebih baik bersedekah. Kamai bunyi tu sedap tu. Tapi rupanya kata-kata yang dikeluarkan susulan daripada ada perasaan iri hati. Berhati-hati. Sebab apa Rasulullah sebut sesungguhnya iri hati itu boleh membakar amal soleh kamu, umpama kayu api yang api membakar kayu api. Laju ke tak? Kalau api bakar benda lain mungkin payah sikit lah. Tapi bila kayu api membakar kayu api laju. Takut sebulan Ramadan tu pahala tu hangus macam tu. Sebab bila 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal berjalan rumah kawan, berjalan rumah adik-beradik, ada banyak sangat pasal iri hati. Kalau iri hati dalam hati saja, okey lagi. Tapi bila keluar pada mulut, bila tengok sekeliling, ya Allah banyaknya kau membazir, kata duit tak ada. Contohlah kan. Jadi ungkit, duit ke mak tak bagi, boleh pula beli ni wallpaper. Semua tengok belaka. Kuih biskut raya kan main tak puas ya tahun ni. Yang tu pun jawablah nak tahan setahun kuih. Kan kalau yang lain tu masuk angin. Keluarlah kereta raya contohnya kan. Lepas tu tanya, dah kereta lama tu dah habis bayar belum? Belum. Nampak tak soalan-soalan yang timbul? Subhanallah, kita cuba berusaha. Bila hari raya nanti nampak nikmat pada orang lain, terus Alhamdulillah, Subhanallah, rezeki, murah rezeki. Murah rezeki tu pun hati-hati nada tu. Murah rezeki kan. Dia ada 2 maksud tu. Jadi memang begitu. Kalau kita baca kitab penawar bagi hati,
Bila masuk bab hasad dengki, dia bagi kepada kita ciri-ciri kedengkian. Kedua, bagaimana nak menghadapi sifat iri hati? Kena tutup dengan kata-kata yang baik, malah ucapan yang menunjukkan kita gembira walaupun dalam hati menyampah. Contohlah kan. Tapi ayat yang keluar, alhamdulillah, murah rezeki ya. Subhanallah, cukup, jangan tambah-tambah. Kalau saya tambah pula. Kalau saya antara beli ni dengan sedekah, saya tambahkan sedekah. Tu tak. Itu bukan ayat tazkirah ke apa tu, tak tu. Itu ayat peli, ayat nak naikkan diri, berhati-hatilah kita. Subhanallah. Satu Syawal ramai mana orang solat lambat. Saya pernah pergi ziarah rumah orang kan. Maksudnya hari raya kedua, ketiga macam tu lah kan. Yang pertama kita dengan keluarga kan. Lepas tu tuan rumah ni minta izin yang lelaki kan. Minta maaf ya, saya minta izin nak pergi ke masjid. Masya Allah. Masa tu kita rasa malu sebab kita tetamu. Ya Allah, aku bertamu, kami ni bertamu pada waktu yang kurang sesuai. Maksudnya bertamu, kita boleh tengok jam pukul berapa. Bila nak sampai kat rumah tu, kita boleh tengok, bang, lagi 10 minit, 15 minit nak zuhur, kita cari masjid lah. Subhanallah. Sebab ada orang yang memang hatinya terikat dengan masjid. Tapi dalam masa yang sama, dia tersepit antara dengan hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nabi sebut 3 perkara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, yang pertama Nabi sebut, falyakul khaira aw liyasmut. Cakap yang baik-baik atau diam. Itu orang lelaki banyak pilih diam tu. Bincang pasal raya diam kan. Lama-lama jadi bengkak dalam hati dia kan. Okey. Diam ataupun cakap yang baik ataupun diam. Nabi sambung lagi, falyukrim jarahu. Ini ciri orang yang beriman dan ciri-ciri orang yang yakin tentang hadirnya hari pembalasan. Dia akan memuliakan jiran. Dan yang ketiga, falyukrim dhaifuhu, dan juga perlu menghormati jiran, menghormati tetamu. Ibu-ibu sekalian, para muslimat sekalian, sekiranya kita beli sofa baru, contoh Ustazah ni saya sebut sofa, beli sofa baru lah tu. Betul, saya pun beli sofa baru juga. Sofa yang ada tu dah 14 tahun dah. Ada banyak kali dah mak tu komplain tenggelam duduk. Kan? Jadi dengan niat nak bagi selesa untuk tetamu duduk. Kan tetamu pun sebersalah nak duduk kan, kan patah. Kan bimbang pula dia. Anak dia pula melompat lagi dia berdebar. Niat untuk membuat selesa tetamu, bukan untuk riak, takabur, untuk ujub. Maka dapat pahala kita. Sofa tu memang tak boleh bawa dalam kubur. Betul kan? Tapi pahala, manfaat kita beli sofa untuk bagi selesa tetamu duduk, pahalanya boleh bawa masuk ke kubur. Sebab itu kita orang Islam kan, kita kena faham tujuan hidup kita semua jadi sebagai ibadah. Apa harta Allah yang Malik bagi, Allah yang Razak bagi rezeki, Allah yang Ghani yang Muni bagi kekayaan, kita mesti terus relatekan dengan akhirat. Kereta kita beli kan, orang kata membazirnya. Kalau boleh beli arus, kenapa beli sebut arus pula kan? Saya beli arus lah tu. Tak ada. Kalau boleh beli yang murah, kenapa nak beli yang mahal? Kalau dia mampu nak beli yang mahal, apa salahnya? Betul kan? Apa salahnya nak beli yang mahal, dia mampu. Tapi jadikan kereta yang mahal itu bawa kita ke majlis ilmu, bawa kita menziarahi orang-orang sakit. Bawa ziarah orang sakit besar sangat pahalanya. Lepas tu menziarahi sanak saudara, pergi ke masjid. Kereta mahal tu tak boleh bawa ke kubur. Manfaat daripada kereta tu boleh bawa ke kubur. Subhanallah. Sebab itu bila tanya apakah itu nikmat, ziyadatul manfaat. Nikmat tu bila bertambah manfaat. Manfaat untuk akhirat. Itu betul-betul nikmat yang Allah beri dan kita mensyukuri nikmat Allah, caranya menambahkan manfaat di atas nikmat yang Allah beri. Manfaat untuk apa? Untuk akhirat lah. Subhanallah. Jadi 1 Syawal jaga solat,
kita sebagaimana kita jaga bulan Ramadan, kita jaga 1 Syawal nanti, jangan solat lambat. Subhanallah. Yang ketiga, jangan sampai tinggal Al-Quran. Kan sibuk, ramai tak sempat baca Quran. Kita memang tak akan sama baca dengan bulan Ramadan banyak. Sekurang-kurangnya jangan sampai tak buka Al-Quran. Sebab ini hari pertama nak menguji sejauh mana Ramadan kita ni berjaya bentuk diri kita ni. Subhanallah. 1 Ramadan nanti terbuka luas apa dia? Aktiviti membawa, mengunyit, menghalia semua tu kan? InsyaAllah. 1 Ramadan, minta maaf, 1 Syawal. Bukan orang muda saja. Orang tua pun sangat mencabar. Tiba balik menantu yang pemalas tu kan? Yang memang dia keluar time makan je. Time masak tu dia buat sibuk dengan anak kecil dia lah. Dia buat sibuk itulah. Betul tak tidak? Mak mertua ni bengkak. Macam mana? Sangka baik kan? Sangka baik menantu tu tengah berzikir dalam bilik. Contohlah kan. Contoh. Nak sangka baik ni memang kena usaha keras. Tapi saya memang terima banyak aduan daripada orang tua. Kan hati orang tua dah kecut. Bukan kecut. Dah lembut sangat. Dah macam tisu. Lagi sensitif. Dia perhati semua tu menantu tu kan. Ada yang memang keluar ngam-ngam, dengar macam dah nak makan tu kan, dia keluar. Lepas tu dia basuh pinggan dia je satu. Oh, nak bersangka baik macam mana tu kan. Subhanallah, memang cabaran. Nak sebut-sebut je tu ke menantu yang rajin tu kan. Sampai basuh, menantu yang rajin basuh pinggan. Untunglah menantu mak ni balik. Tak macam yang tu. Dapat tak? Kemarin lagi khatam 2 kali Ramadan tu. Susah nak jaga ibu-ibu sekalian. Mak, bapak mertua orang lelaki dia tak perasan semua tu. Dia tak tengok tu. Mak ni masuk bilik mengadulah pada bapak ni kan, atuk ni. Geramnya saya. Itulah dulu dapat menantu kaya. Libatkan menantu kaya pula. Contohlah kan, ni anak orang kaya contoh. Bukan saya kata anak kaya pemalas, bukan ya. Tapi kadang-kadang itu cabarannya. Bila anak orang kaya contohnya, rumahnya ada orang gaji. Daripada kecil memang orang gaji uruskan. Jadi ibu mertua, ibu-ibu sekalian kena bersedia. Kadang bukan salah anak menantu tu, tapi sebab dia tak biasa dan nak berubah. 20 tahun, 30 tahun dia dibesarkan begitu. Bukan mudah nak ubah 2-3 tahun. Saya handle kes macam ni banyak. Bila saya tanya, Puan kenalah berubah. Puan sekarang dah jadi menantu. Suami datang mengadu ni sebab asyik konflik dengan mak ni. Mak tak suka isteri ni sebab tak pandai buat kerja rumah ni, buat hal dia je ni. Bila raya lagi lah rasa nak marah tu apa semua. Saya tanya isteri ni, Puan, kenapa Puan tak boleh nak ni? Ustazah, saya memang dibesarkan macam ni. Saya tak pernah buat kerja rumah. Pinggan mangkuk memang semua orang basuh apa semua. Bagilah saya masa. Bukan senang saya nak berubah. Sebab saya dibesarkan dalam keadaan begini. Sama ada rumah dia ada maid. Kedua, ibu yang terlalu memanjakan anak. Balik sekolah, kan? Balik sekolah, tak apa, pergi rehat. Mak ni panggil anak bila tak nak makan. Pendidikan anak-anak yang paling mahal, pendidikan kendiri. Iaitu pendidikan menguruskan diri sendiri. Seorang ibu kalau tak bagi pendidikan ini, saya seolahnya boleh cakap, kita tak boleh nak didik lagi sebulan nak nikah. Baiklah hari ni mak nak mengajar macam mana menyapu dengan cekap dan juga dengan bersih. Orang yang tak biasa menyapu, dia menyapu macam tak menyapu. Macam orang sebelah lah. Bukan. Bukan orang sebelah sini tuan ya. Marah kecil pula. Sebelah negeri. Kadang kan tuan-tuan kan menyapu, lepas tu isteri membebelkan. Menyapu macam tak menyapu. Sebab benda tu kemahiran bukannya sebulan 2 dia latih. Orang yang cekap menyapu, semua tu ujung tepi lain.
Kita yang biasa menyapu dengan orang tak biasa menyapu, orang menyapu kita akan nampak ni celah-celah ni tak tarik, kenapa tak tarik daripada bawah? Betul atau tidak? Dan orang yang cekap menyapu, dia tak rasa penat pun menyapu. Orang yang tak cekap pegang penyapu pun kita tahu. Kan cara tu kan, kita pun habis betulkan, sampai tua duk betulkan penyapu. Kalau tak cekap lipat kain, tak cantik baju. Besar kecil, besar kecil, besar kecil. Bergulung. Betul tak? Betul tak Tuan Haji? Betul lah tu. Ya, tak apa, sila Tuan Haji. Cantik. Ini. Main macam tu je, betul. Orang Jawa. Jawa terbaik. Ada orang rumah dekat sini? Oh, subhanallah. Disiplin. Lepas tu disiplin tu kena turunkan pada anak. Subhanallah. Saya pernah 2 bulan yang lepas ada satu kursus saya handle, bukan saya handle lah, Anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, bawah bahagian undang-undang keluarga. Dia ada satu kursus, sebenarnya semua negeri, tapi ada negeri aktif atau tidak. Kita biasa dengar kursus pra perkahwinan sebelum kahwin. Tapi ini khusus pasca perkahwinan. Saya pernah bersama dengan usia perkahwinan 20 tahun ke atas yang datang nenek-nenek. Umur 60 lebih ada, 70 lebih ada, 50 lebih ada. Yang dah kahwin lebih 30 tahun. Kursus ni, suami isteri datang ni, mengangkat-angkat, ada yang isteri kena pimpin apa semua. Lepas tu ada yang perkahwinan 10 tahun, ada yang perkahwinan 5 tahun ke atas. Dia semua ada kategori. Bila saya tengok yang kekal lama ni, tangan asyik berpimpin je. Mata kita pun berbulu je. Tapi memang ada bulu, memang ada bulu. Tapi nak sebut, ya Allah, makin tua, kalau boleh kekal sampai 30 tahun, 40 tahun, kita boleh belajar banyak benda daripada dia. Kalau saya temu ramah pakcik, kahwin berapa tahun dah? 40 tahun lebih Ustazah. Dia datang berdua kan, apa rahsia rumah tangga? Dia kata, lagi banyak bergaduh, lagi bagus. Ada seorang orang tua tu jawab macam tu, saya tak tipu. Tapi bergaduh yang cepat selesai. Kalau tak bergaduh, tak ada modal Ustazah nak bercakap. Bila dah tua, faham tak? Kadang bergaduh pasal cucu, kadang pasal anak. Kalau nak cakap pasal kami, dah tak ada benda nak cakap. Dah 40 tahun hidup. Jadi sekali-sekali bergaduh tu macam main tarik tali, itu menguatkan. Tapi bukan bergaduh macam orang muda sekarang. Lepas tu akan ada episod minta maaf apa semua. Itu normal. Baru ada komunikasi. Mungkin itu cara dia lah. Anak 8 orang, semua berjaya. Saya nak cerita pasal lipat kain tu. Antara aktiviti kita buat, perkahwinan 5 tahun ke atas. Kita suruh bawa baju berapa helai, satu persalinan lelaki dan perempuan. Mula-mula suami dulu lipat. Dalam kiraan 2 minit. Macam tu lah. Kita pun start. Okey, para suami sekalian, lipat kain. Boleh bayang tak macam mana? Bergulung-gulung. Memang dia sorok je tu. Tak ada tarik-tarik ni. Kita buat terbalik dulu. Lepas tu dia kata siap. Orang lelaki asal siap. Biar tak cantik pun. Kata cepatnya tuan, siap. Siap. Yang penting siap. Jangan letak baju je kot. Simple je kan. Bila time orang perempuan laju juga, tapi cantik. Orang lelaki garu kepala. Macam mana awak buat ya? Subhanallah. Dan masa tu saya kata, tuan-tuan, benda ni nampak remeh, tapi inilah kerja isi-isi tuan-tuan, tolong hargai. Yang tuan-tuan selama ni tak nampak bagaimana susah, walaupun tangan tuan-tuan besar, lebih besar daripada tangan isteri, tetapi ini kelebihan yang Allah bagi kepada seorang wanita. Sebab itu bila timbul pergaduhan, isu bab kerja rumah tangga, siapa buat kerja? Saya nak tanya, bab sediakan makan minum siapa sepatutnya? Suami yang masak? Tanggungjawab suami. Okey, lepas tu pasal ngemah rumah? Amboi, suami juga. Okey, kita bagi dulu tuan, nanti kita ni. Okey, lipat kain. Kena payung lebih.
Faham tak nak bagi payung lebih? Payung 7-Eleven ke apa tuan? Okey. Lepas tu semualah urusan macam apa lagi? Kebersihan, pinggan mangkuk, basuh pinggan mangkuk, kemas rumah semua tu siapa? Bahaya orang Shah Alam ni. Ini memang isi-isi yang pemalas ada kat sini ke? Okey. Saya bukan tanya main-main tu ya. Sebab ada satu fahaman yang masuk yang saya sangat susah nak atasi masa saya kerja dulu. Sebab ada beberapa kumpulan ataupun ceramah ataupun saya tak tahulah ustaz ke siapa yang sebut, sebenarnya kerja rumah tangga tu semua kerja suami. Kalau isteri tak nak buat, tak berdosa contohnya. Dan suami kena cari orang gaji untuk isteri. Contoh ya. Saya dari sudut peribadi, saya kurang bersetuju dengan kenyataan ni dari sudut secara zahirnya. Faham ya? Sebab apa? Bila kita rujuk hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullukum ra'in, setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinannya. Kemudian hadis tu panjang tu. Saya tak hafal matan dia, setakat tu je saya hafal, tapi terjemahannya ialah seorang raja akan ditanya akan kepimpinannya terhadap rakyatnya. Seorang rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Maksud bukan raja je ditanya, rakyat pun akan ditanya sejauh mana dia taat terhadap pemimpin. Apa yang wajib dia taat, apa yang tak boleh dia taat. Kemudian pergi pula daripada bayangan negara, pergi pula kepada institusi keluarga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan seorang isteri adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Maksudnya, setiap daripada kita tak boleh kata awak ketua, awak kena uruskan semua. Dalam bab rumah tangga, kepimpinan ini akan mengikut apa? Fitrah. Islam ini agama fitrah. Saya nak tanya siapa yang cekap memasak? Suami ke isteri? Maka itu tugas isteri. Siapa yang cekap bak basuh pinggan, mangkuk, bersih, tersusun elok? Siapa? Isteri. Suami boleh, tapi besar kecil. Tunggang ni, contohlah. Maksudnya, kalau suami membantu, subhanallah, itu pahala yang sangat besar mengikut akhlak Rasulullah SAW. Maksudnya, ikut fitrah. Lelaki mungkin fitrahnya angkat sampah, benda yang besar-besar. Menyapu laman rumah. Suami. Beli barang dapur. Bagilah dekat suami. Sebab suami beli barang dapur memang dia amanah, jujur, fatonah, tabligh, semualah. Kita suruh beli 10 barang ni ya, dekat pasar, dekat kita sebutlah dekat Maidin tu awak beli 10 barang ni. Dia buat balik 8. Mana 2 lagi? Kat Maidin tak ada. Kenapa tak singgah tempat lain? Dia tak terfikir tu. Sebab sebut Maidin je kan. Kita nak beli 2 barang, on the way tu, yang ni pun ni lah, ni backup. 2 barang jadi 20 barang. Subhanallah, kalau saya beli barang dapur memang suruh suami lah. Maksudnya bagi list pada dia kan. Dan list kena tepat. Jangan tulis je cili hidup. Kalau tak dia duduk depan cili hidup tu, berapa banyak ni? Banyak. Kan bawa balik 5 kena marah. Bawa balik lebih kena marah. Terus tulis kan lebih kurang 10. Ini maksud lebih kurang ni. Bawang ambil lah dalam 15. Bawang putih dalam berapa ni? Memang begitu. Betul tak orang lelaki? Betul. Kalau orang lelaki kita keluar rumah, kita pesan, bang saya ada hal ni, saya minta izin, awak buatlah apa yang patut. Bahaya pesanan tu. Bila balik kan, kerik. Awak buat apa? Saya tak tahu apa yang patut dibuat. Gitu. Orang lelaki bukannya dia tak boleh membantu kita, walaupun dia dah tu, walaupun kita nampak dia dah remaja purba, kita panggil kan. Tapi sebab fikirannya sangat objektif, kita subjektif, kita boleh fikir semua. Salah soalan kita kalau kita cakap antara. Ini pengalaman saya lah ya. Kalau isteri cakap, tanya pada suami, bang, awak tak rasa ke apa saya rasa? Awak tak nampak ke apa saya nampak?
Awak faham tak apa yang saya fikir? Suami bela apalah. Jadi kita bagi tahu apa yang kita rasa, kan? Apa yang kita fikir. Dan benda inilah dalam sebuah rumah tangga bukan persamaan yang kita cari, adalah sefahaman. Depan saya ni orang yang jauh lebih berpengalaman. Saya faham, jauh lebih berpengalaman. Cuma Allah bagi saya peluang, saya dapat ilmu rumah tangga dengan ekspres. Sebab setiap hari 4, 5, 6 kes handle orang tua ke orang muda ke, masalah macam ni, macam mana penyelesaian. Itu kelebihan sikit yang saya ada dari segi pengalaman, membantu selesaikan masalah walaupun orang tua yang datang bergaduh. Yang datang bergaduh, yang suami ni tak boleh fikir macam mana nak selesai, fikir nak berpisah aja. Tapi rupanya baiki sikit je komunikasi, baiki sikit je pandangan, terus kata, ish, saya tak terfikirlah Ustazah. Sebab apa? Kita dilatih, kita kena masuk kursus ni, belajar tu, belajar ni. Subhanallah. Baiklah. Cerita apa kita hari ni? Tajuk kita. Kembali pada tajuk. Pasal hari raya. Okey, tapi saya nak sebut juga lagi, satu Aidilfitri, berhati-hati pasal membawang tu. Kita walaupun menantu ke, anak ke, hari tu anak saya, semalam lah anak saya tanya, Umi, boleh ke seorang ibu buka aib seorang anak dia? Saya pun terfikir, baik Atikah cakap direct. Atikah nak cakap apa? Maksudnya, saya selalu sebut nama Atikah ni anak sulung saya. Dan tingkatan 1. Saya 6 orang nak masuk 7 insya-Allah. Jadi dia banyak komunikasi dengan saya lah, kan, banyak ikut. Rupanya ada benda yang saya tercakap tentang dia dengan kawan, ataupun saya tak ingat, mungkin depan doktor ke, ada lagi tu bawa doktor. Lepas tu saya pun jelaskan tentang buka aib seorang anak. Seorang ibu pun tak boleh buka aib anak dia. Betul atau tidak? Kadang elok dah orang puji, rajinnya anak kau ni kan, alah depan orang, kalau kat rumah pemalas. Buka aib, betul kan? Orang puji anak, lemah lembutnya anak. Beruntung ada anak lemah lembut, kat rumah kasar. Dah elok Allah tutup aib anak kita, kita nak buka aib. Baiknya anak-anak Ustazah, kat rumah bergaduh. Contoh kan, kita tak sedar mulut kita macam nak merendah diri. Faham tak? Maksudnya kita soalannya macam biasa je anak kita ni, ucap saja Alhamdulillah. Sebab itu para sahabat apabila dipuji, macam mana jawapan para sahabat bila dipuji? Sahabat bila dipuji, ramai para sahabat ni memang suka dipuji. Orang Arab memang suka memuji. Kalau saya dulu belajar Mesir kan, orang Arab ni memang mulut dia tu manis sangat. Kan, nampak je orang Malaysia, ahsanun nas fil ardillah, sebaik-baik manusia di atas muka bumi Allah. Betul. Malaysia ahsanun nas fil ardillah. Kita kalau tak faham dia, memang kembang lah, bukan semangkuk, setalam tu. Jalan tak pijak bumi tu. Kena puji. Padahal nak suruh beli kuih buah dia. Kita dah kena puji tu, memanglah naam, beli terus, balik semua busung. Tak sedar tu dia buat masuk buah busung sebab makan pujian tadi tu. Ajmalun nas fil ard, secantik-cantik manusia. Kan? Orang Arab memang suka memuji. Sahabat Nabi SAW bila dipuji, dia akan doa, ya Allah, ampunilah dia kerana dia tidak tahu tentang keburukanku. Dan ampunilah aku kerana aku lebih buruk daripada apa yang diperkatakan, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Itu 3 doa. Kita contohlah orang datang rumah kan, rumah bersih, orang puji, kemasnya rumah macam tak ada anak kecil, contoh. Kita pun buka aib sendiri. Tak ada, tak dia bersepah ni, nak datang kemas lah. Perasan tak mulut kita kan? Dah elok Allah tutup aib kita tu, tak payahlah nak buka cerita tu. Pasal orang puji pula suami basuh pinggan. Rajinnya suami basuh pinggan, hari ni baru basuh tu. Astaghfirullahalazim. Betul atau tidak? Jadi berhati-hati bila datang je apa orang yang nampak dengan mata lalu dia memuji,
Alhamdulillah, maksudnya kita ucap syukur, kemudian kita doa. Doa depan dia, dia tambah pula puji. Ya Allah, ampunilah dia dengan apa yang dia tak tahu. Ampunilah aku sebab aku bukan begitu. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaannya. Doalah sendiri, doa dalam hati dan sebagainya, supaya kita tak riak, ujub, takabur. Orang puji, rumah bersih. Tengoklah siapa. Itu jawapan riak tu kan. Lepas tu, saya memang macam ni. Saya tak boleh hidup bersepah. Memang macam ni setiap masa. Tak payahlah takut tambah. Begitu. Semua ni akan berlaku. Keluar air raya nanti kan, pinggang korel semua keluar. Betul tak? Suami kata setahun sekali boleh rasa korel. Habis raya simpan. Contohlah kan. Semua itu boleh menguji rasa riak kita. Sebab kita akan keluarkan semua yang cantik-cantik untuk dihidang oleh tetamu. Jadi setiap kali dipuji apa? Istighfar, astaghfirullahalazim. Mulut kita pun kita cakaplah kan, alhamdulillah. Ada sahabat Nabi bila dipuji, dia baling pasir. Tapi bukanlah ke muka. Sebab apa? Dia merasakan pujian itu merosakkan ibadah dia. Merosakkan niat dia. Dia niat nak dapat pahala layan tetamu. Tapi rupanya bertukar niat, boleh berbangga-bangga pula dengan pujian tetamu. Jadi itulah satu Ramadan, satu Syawal nanti banyak perkara yang akan menguji kita. Wanita sekalian, pakaian kita. Pakaian kita, betul atau tidak? Jaga aurat pada satu Syawal. Nak berhias, nak bercantik, nak berfashion, bukan Islam larang. Islam agama fitrah, sesuai dengan keinginan fitrah kita orang perempuan dan juga orang lelaki. Tetapi biarlah kita bercantik bukan depan manusia saja, nampak juga cantik pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ketat, jangan jarang, tudung jangan singkat. Dan alhamdulillah yang datang ni subhanallah semua okey. Tapi saya sebut ni untuk live. Betul tak? Sebab live ni ada ramai lagi orang luar yang tengok. Perasan atau tidak, sekarang fashion anak muda kita balik pada fashion 60-an 70-an, iaitu pakai selendang ke belakang. Sebab ikut beberapa orang artis yang keluarkan fashion tudung tu. Saya tak sebutlah artis mana, tapi kita doakan supaya insya-Allah kalau Allah bagi petunjuk, Allah buka pintu hati, dia tukar pula fashion, ramai yang ikut, dia dapat pahala berganda. Barang siapa yang menganjurkan suatu kebaikan lalu diikuti, dia mendapat pahala yang sama. 1000 orang ikut. Dan barang siapa yang menganjurkan keburukan lalu diikuti, dia juga menanggung dosa. Itu yang kita takut, itu yang kita bimbang. Dan bila artis yang berpengaruh dengan anak muda jual tudung, lepas tu sempang sini, memang depan memang menunjukkan bentuk badan. Ada tu dia turunkan sebelah je dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kitalah yang memantau pakaian anak kita dan cucu kita. Betul atau tidak? Jadi dalam grup WhatsApp ni, berapa hari lagi ni, Wan nak pesan ni, Mak nak pesan ni, perhatikan pakaian anak-anak hari raya nanti, janganlah dedah aurat. Kita puasa sebulan untuk naikkan takwa. Dan nak tengok berjaya tak takwa itu, satu Aidil Fitri lah. Subhanallah. Okey, baiklah. Kita ni kena berhenti pukul pukul 11 Tuan Haji. Tuan Haji boleh duduk ya, kita balik semua. Jadi nak sebutnya tadi tu, saya tak habis lagi, minta maaf. Kita wanita juga pemimpin dalam rumah tangga kita. Dan kita akan ditanya akan kepimpinan. Antara perbincangan ulama, tanggungjawab nombor 1 isteri adalah antaranya, ada banyaklah listnya, tapi menjadi guru ataupun madrasah pertama kepada anak. Bab pendidikan anak-anak memang berat kepada seorang ibu. Dan memang ibu lebih dekat dalam mendidik anak. Dari segi cara anak tu bercakap, cara anak tu duduk, akhlak, beradab, cara menghormati orang tua, dari segi cara makan, cara minum, cara tidur, semua ini memang orang perempuan lebih detail. Betul atau tidak? Orang perempuan lebih perhatikan. Sama juga nak latih doa-doa, nak baca ni. Ada kata ustazah, pendidikan tu kan suami kan, ketua keluarga, dia yang wajib mendidik anak. Memang betul kewajipan ni pada suami, tapi kemampuan dan kebolehan mendidik tu memang semula jadi diberi kurniaan kepada seorang ibu. Betul atau tidak ibu-ibu sekalian?
Sebab ibu ni Allah bagi fikiran sangat detail. Sangat, kita panggil apa, sistematik, detail. Orang lelaki bukan kata tak detail. Mari kita buat uji kaji sikit ya. Okey, Tuan Haji, baju orange. Cuba bayangkan peti ais. Okey, macam mana peti ais? Petak ada 2 pintu. Peti ais Tuan Haji buka tengah. Oh, besarlah ya. Yang buka tengah tu ya. Bukan ni. Okey. Subhanallah. Betul tak jawapannya? Betul lah. Okey, orang perempuan pula. Cuba bayangkan peti ais. Okey, nampak apa? Macam mana peti ais? Ada nampak warna. Puan nampak apa? Oh, nampak dalam dia tu. Sebab tu orang perempuan dia boleh cakap, "Bang, tolong ambil sambal belacan tu saya nak buat sambal tingkat nombor 2 dalam bekas kuning kiri sikit." Boleh cakap tu. Dia boleh ingat semua tu. Sebab tu kalau cari barang, orang lelaki cari barang jumpa tak? Walaupun dia dah cari tempat yang sama. Isteri datang gini je, ni bang ya, ni ya. Oh, tadi tak ada kat sini tadi. Oh, tiba-tiba kan. Bila kita memahami perbezaan, kita akan wujud sefahaman. Orang lelaki antaranya, sebab saya belajar psikologi, kita belajar benda-benda ni kan. Belajar bukan tujuan nak cari kekurangan tak. Ini kelebihan orang lelaki, ini kelebihan orang perempuan. Untuk disatukan. Kita tak boleh minta suami fikir apa yang kita fikir. Memang tak sama. Jangan minta. Kalau suami kata, "Boleh tak awak diam?" Nak tanya, "Boleh diam tak?" Sebab tu jangan paksa suami, "Awak bercakap lah." Memang tak boleh. Kalau tanya suami, "Bang, macam mana kuliah?" Macam biasa. Kalau orang perempuan, "Macam mana tadi ceramah?" Tarik nafas dah panjang. Awak memang menyentuh hati bang. Allahu Akbar. Mukadimah tak masuk isi lagi tu. Saya rasa kita kena banyak buat perubahan. Banyak benda dalam hidup kita. Emosi dulu. Siap tokok tambah. Ustazah tak cakap pun dia cakap. Sebab senang. Ustazah pesan macam ni. Ustazah cakap macam ni. Padahal yang tu masuk bab dia dah tu. Sebab orang perempuan dia akan simpan, dia akan rasa. Ini belum tentu ni kan, suka-suka tahu masuk ke tak ni kan. Subhanallah. Orang lelaki dia ada satu mesin auto delete. Satu bila kita tanya, "Bang, kerja macam mana?" Okey. Padahal dia ada kena marah, ada konflik di pejabat, ada cerita. Tapi jawapan dia standard. Okey, kerja. Kalau suami ni terlepas tanyalah, "Awak macam mana kerja?" Silap lah. Kan? Dia boleh cerita, "Bang, daripada pagi sekian. Dia simpan. Orang perempuan banyak simpan. Sebab itu tuan-tuan memang kena banyak sabar. Isteri jadi akan banyak, mulut dia banyak cakap sebab dia banyak fikir. Tapi saya nak cerita juga satu kisah yang saya pernah cerita dalam satu video. Bagaimana kelebihan seorang lelaki, seorang suami yang sabar dengan isteri, yang kuat beletek, akhirnya jadi naik makam dia menjadi seorang wali Allah. Tuan Haji pernah dengar cerita ni? InsyaAllah pernah dengar. Kisahnya wali Allah yang bernama Abdul Rahman. Saya dengar daripada Ustaz apa tu nama? Saya pun tak ingat nama. Ustaz ni anak murid dengan Habib Zainal. Ustaz apa nama ni? Ustaz Muhadir Joy, lepas tu Ustaz Iqbal, masya-Allah, Ustaz Iqbal. Sebab Ustaz Iqbal ni dia memang orang alim sebenarnya. Saya pun bukan baru juga, daripada tahun lepas lagi lah saya kenal latar belakang dia, macam mana kepakaran dia, banyak kitab, dan dia banyak membaca kitab-kitab yang jarang dijumpai oleh kita, antaranya kisah-kisah para wali Allah. Jadi bila saya dengar kisah para wali Allah, kisah Abdul Rahman ni, kemudian saya rujuk kepada seorang guru. Guru ni pun mengesahkan, kisah itu adalah kisah yang benar. Bukannya kisah saja-saja nak sedapkan cerita, tapi kita ambilkan iktibar daripada kisah ni. Seorang wali Allah yang bernama Abdul Rahman, yang dia tak tahu dia ni wali Allah. Dia tak tahu dia wali Allah. Satu, dia diuji dengan seorang isteri yang suka membebel.
Kemudian satu hari dia tak tahan dah dengan pembebelan isteri ni. Kemudian satu hari dia packing baju dia. Lepas tu dia bawa diri. Dia keluar daripada rumah. Tapi dia tak pernah tinggikan suara pada isteri, pukul isteri, marah isteri, maki ke apa ke. Dia memilih untuk sabar. Subhanallah. Kemudian dia keluar daripada rumah, dia nampak gua. Dia pun masuk dalam gua. Dia tengok ada 2 orang lelaki lagi dalam gua tu. Juga wali Allah. Si Abdul Rahman ni tak tahu ni. Kan tak kenal siapa 2 orang ni. Lepas tu dia pun minta izinkan aku untuk duduk bersama dengan kamu di gua ini. Turun makanan. Tak tahu daripada mana sumber. Ini antara karamah wali Allah. Kalau kita baca kisah Maryam pun sama, datang makanan daripada syurga. Kalau kita baca kisah Nabi Musa alaihi salam, bukannya ni kepada Bani Israel masa tu, turun makanan manna was salwa daripada langit, betul kan? Jadi itu bukan satu perkara yang pelik, karamah wali Allah. Jadi dia pun perhati. Lepas hari kedua pun sama, ada makanan. Tiba giliran harinya yang ketiga, hari ketiga, dia dah mula rasa takut. Sudah, boleh tak ni dia ni nak bawa makanan ni? Ni dalam hutan ni, apa semua ni? Kemudian dia pun dah belajar zikir, apa semua. Kemudian dia tengok apa amalan 2 orang ni, dia pun buat. Subhanallah, turunlah hidangan yang lebih sedap daripada hidangan 2 orang tadi. Jadi 2 orang ni pun tanya, siapakah kamu sebenarnya? Dan bagaimana hidangan kamu lebih sedap, lebih lazat daripada hidangan kami? Lalu dia pun kata, sebelum aku jawab, Abdul Rahman ni kata, sebelum aku jawab, kamu kena jawab dulu soalanku, dengan siapakah kamu bertawassul? Istilah tawassul ni, fahamkan tawassul ni? Kita hari-hari kita berdoa, kita bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Tawassul ni dalam mazhab Syafi'i kita, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ia tidak bersalahan pun dengan akidah kita. Perasan tak kita bila kita doa, kita akan mula muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akan sebut wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Maksudnya kita seolahnya terus bertawassul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul ni menggunakan nama-nama orang yang Allah cinta, yang dekat dengan Allah. Mungkin orang alim, mungkin orang saleh. Yang kita sebut namanya, ya Allah, saya menumpang kesalehan guru-guru saya, share sekian-sekian, ya Allah, makbulkanlah hajat. Contoh. Kalau kita pula kadang-kadang kita tumpang ni tawassul guna nama anak, nama cucu. Contohlah kan. Ni bang, cucu ni nak makan KFC, padahal Wan nak makan KFC. Kan? Guna nama cucu. Kalau kita yang cakap saya nak makan KFC, suami kata buang tebian ke awak ni? Kan tercabut gigi, poliden tak pakai. Contohlah kan. Tapi bila sebut cucu sejuk hati. Betul tak? Jadi atuk tak perasan tu kita guna nama cucu tu. Kadang tu kita guna nama anak. Dulu ada anak kan. Mak nak beli kasut raya anak-anak ni. Padahal mak ni nak beli kasut raya ni. Jadi bila kita sebut nama orang kepada suami, contoh orang terdekat, ia kan melembutkan hati, menyejukkan hati, memujuk. Subhanallah. Bila kita sebut dalam permintaan permohonan kita dengan Allah, kita sebut nama-nama yang paling dicintai Rasulullah, kita sebut pula nama-nama para nabi, contohnya orang saleh, kemudian barulah kita minta hajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 orang ni pun jawab, dia bertawassul dengan siapa? Kami bertawassul dengan sekian-sekian, termasuk nama dia. Termasuk disebut nama dia dalam tawassul. Lepas tu 2 orang ni pun tanya, kamu pula bertawassul dengan siapa? Sebenarnya saya tak kenal nama-nama ulama, orang-orang yang kamu sebut. Saya ketika berdoa, ya Allah, aku bertawassul dengan 2 orang ini bertawassul. Faham tak? Jadi rupanya dia bertawassul dengan diri dia. Sebab 2 orang ni, lepas tu 2 orang ni pun tanya, siapakah kamu sebenarnya? Dia pun kenalkan diri. Subhanallah, dia kata, kamulah wali Allah yang guru kami suruh cari, yang kami cari-cari. 2 orang ni mengembara, mencari dia.
Seorang lagi wali Allah, sama wali Allah ni kan, maksudnya cari yang disebut oleh guru kami supaya kami cari. Lepas tu dua orang ni tanya, apakah amalan kamu? Sebab makam kamu soalannya lebih tinggi daripada kami. Apakah amal soleh kamu? Abdul Rahman pun baru terkejut, baru tahu ni dia ni adalah wali Allah. Maksudnya wali ni orang yang rapat, akrab dengan Allah. Tapi perhatikan apa amalan Abdul Rahman. Kemudian Abdul Rahman ni pun ingat-ingat, dia kata aku tak ada amalan yang baik, aku tak ada amalan khusus seperti kamu, zikir-zikir dan sebagainya. Tetapi sepanjang hidupku aku diuji dengan isteri yang membebel. Lalu aku memilih sabar, sabar, sabar. Subhanallah. Sebab itu, Masya Allah, ada orang naik darjat di sisi Allah sebab sabar. Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan sabar, tuan-tuan haji sabar dengan isteri, sabar dengan anak. Isteri lah paling mencabar. Mudah-mudahan makam tuan-tuan ni naik di sisi Allah. Jadi lepas ni kalau isteri bebel pun, anggap makam sedang dinaikkan. Macam tu kan. Soalannya begitulah, subhanallah. Sebab firman Allah, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar akan dicukupkan tanpa batasan. 30 tahun sabar dengan suami, sabar dengan isteri, sabar dengan anak, ngejiran adik-beradik. Kita menghimpun pahala sabar yang begitu banyak. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar bersama dengan Allah. Allah bersama dengan orang sabar. Kedudukan orang sabar bukan kedudukannya bersama manusia biasa, tapi akan berada kedudukan bersama dengan Allah, sudah tentu di syurga Allah. Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Subhanallah, memang jalan-jalan kenabian, jalan-jalan kewalian adalah jalan-jalan kesabaran. Sabar wali-wali Allah ini, zikir-zikir sejam 2 jam, jemu pun zikir-zikir, melawan, sabar melawan rasa jemu, mengantuk, penat, lapar. Tapi kita nak sabar dengan makanan banyak, tak boleh sabar. Nak sabar dengan rehat, aircon ada, sofa ada, betul tak? Saya nak tanya, kita ni nak masuk syurga, nak guna laluan mana ni? Laluan salat, lemah sangat kita ni. Laluan sedekah, sikit tak banyak. Laluan apa? Sebab itu Allah berikan kita ujian demi ujian supaya kita ada laluan ke syurga Allah. Kita masuk melalui pintu sabar. Subhanallah, mudah-mudahan. Jadi bila Abdul Rahman ni disebut begitu, dua orang tu kata, kalau begitu tempat kamu bukan di gua ini, tempat kamu pulang ke rumah. Sebab apa? Naiknya makam kamu, pahala kamu, kedudukan kamu sebab kamu sabar dengan isteri. Dan mereka ni, kewalian mereka melalui jalan zikrullah lah. Tapi dia berbeza. Bila dia balik ke rumah, dia bagi salam, isteri tak buka pintu waktu malam. Lalu dia pun tidurlah depan rumah Abdul Rahman ni. Tapi masa ni okey dah lah, naik makam. Macam itulah kan. Maksudnya sabarlah, sabar. Sampailah awal pagi, mungkin belum subuh, isteri buka pintu. Lalu isteri pun kata, wahai suamiku, sekarang kamu sudah tahu kamu adalah salah seorang daripada wali Allah. Persoalannya macam mana isteri tahu? Isteri juga adalah wali Allah. Ini kisah suami isteri wali Allah. Isteri ni bukan bebel macam kita. Bebel benda yang baik, bebel dalam keadaan mengikut syariat. Janganlah pula kita balik, bang, saya bebel bukan saja-saja ya. Kan? Saya nak naikkan makam awak dan saya nak ada ciri-ciri kewalian. Kita ni bukan macam tu lah. Maksudnya isteri ni memang hebat juga ibadahnya, hebatnya juga zikrullah apa semua. Tapi bagaimana dia nak naikkan, mungkin suaminya bukan kuat dari sudut amal ibadah, tapi naik juga darjat sama-sama wali Allah dari sudut, dia beri tekanan dari sudut mebel tu. Tapi kita jangan salah guna hujah ya. Bang, saya bukan saja-saja 20 tahun ni bebel pada awak. Tidak, itu nafsu kita tu. Betul kan? Itu adalah memang diri kita tu. Subhanallah. Moga cerita tu boleh jadikan pengajaran bagi kita, terutamanya motivasi bagi orang lelaki. Saya baca ni asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bagi hadiah pada saya. 2 kali saya dapat hadiah buku yang sama. Boleh cari ibu-ibu sekalian. Bila saya baca kan, orang lelaki pun kalau baca, sangat bagus orang lelaki baca. Ada waktunya saya boleh menangis, ada waktunya saya gelak seorang-seorang.
Sebab saya baca kelakarnya Aisyah ni. Kelakarnya Safiyah ni, Aisyah selalu berpakat dengan isi-isi nak kenakan Rasulullah. Dia ada sifat nakal dia. Bukan kenakan betul-betul, bergurau. Faham ya? Lepas tu ada ketikanya Aisyah menjawab dengan Rasulullah. Ada ketikanya Aisyah membantah. Jadi bila kita baca, bukanlah termasuk dalam nusyus apabila isteri ni menjawab dengan suami. Tak boleh katakan nusyus lagi. Itu adalah fitrah atau bukanlah fitrah, itu adalah ujian semula jadi bagi seorang wanita. Mulut dia tu laju. Maksudnya dia tak fikir dulu, dah cakap-cakap, bang saya minta maaf ya, tak niat nak cakap macam tu tadi. Saya nak tanya, niat ke tak niat sebenarnya? Minta maaf lah ya bang, saya tak terlintas pun nak cakap. Saya tak tahu kenapa saya cakap tadi. Kalau jujur sebenarnya benda tu dah disimpan, tunggu masa nak cakap tu kan. Jadi orang perempuan biasa cakap dulu, kemudian rasa bersalah, minta maaf. Orang lelaki pula dia banyak simpan. Kalau perlu sangat baru dia cakap. Sampai ketika, contohnya, satu ketika Rasulullah suruh, wahai Aisyah, suruhlah Abu Bakar gantikan aku jadi imam. Masa ni kan Rasulullah dah sakit. Aisyah kata, tidak ya Rasulullah, aku tak akan suruh Abu Bakar. Maksudnya ayah dia lah jadi imam. Kerana Abu Bakar seorang yang sangat lembut hatinya, dia tentu akan menangis ketika solat. Maksud bila jadi imam nanti menangis teresak-esak. Hatinya sangat lembut. Aisyah buat alasan tu lah. Rasul ulang kali kedua, wahai Aisyah, khabarkan kepada Abu Bakar, minta dia ganti. Aisyah jawab lagi, ya Rasul, tidak. Abu Bakar seorang hati yang lembut, nanti dia menangis teresak-esak dalam solat. Sampailah kali ketiga Rasul kata, kamu ni Ummahatul Mukminat, tak ubah seperti isteri. Adalah Rasul buat perbandingan dengan isteri-isteri Nabi yang lain, isteri yang suka menjawab, suka membantah. Rasulullah pun sendiri keluar dalam keadaan susah payah pergi sampaikan kepada Abu Bakar. Sebenarnya Aisyah pun menceritakan, aku memang tak, Aisyah kata, saya memang tidak sanggup untuk memberitahu ayahnya untuk menggantikan Rasulullah, sebab saya sudah tahu semua orang takkan suka, semua akan bersedih. Maksudnya semua akan menangis nanti bila solat, sebab membayangkan Rasulullah dah semakin tenang. Subhanallah. Jadi banyak lagi kisah-kisah dalam ni membuatkan kita tengok, ya Allah, Rasulullah sabarnya dengan Aisyah, sabarnya dengan komplot-komplot isteri. Dan itu tak pernah pun Rasul kata itu satu sifat kedurhakaan dan sebagainya. Okey. Baiklah, Ustazah banyak dah pusing-pusing tu. Masa dah nak habis. Tajuk kita pada hari ini ialah kan? Alhamdulillah berjaya juga, sebab saya dapat tajuk ni saya bimbang nak kupas apalah. Tapi alhamdulillah kita mukadimah tu panjang kan, tajuk 10 minit. Pertama, pasal balik rumah suami ataupun isteri. Okey. Yang normal orang buat adalah bergilir, betul atau tidak? Tahun ni rumah suami, tahun ni rumah isteri. Itu normal bergilir. Bergilir pula ada dua jenis. Pertama, bergilir tahun. Kalau rumah jauh betul-betul. Tahun ni raya Kedah, tahun depan raya Johor. Kan ujung-ujung dunia tu kan, sesama ujung dunia. Okey, jadi kalau nak dua-dua dapat, nanti beraya tengah-tengah kat Kuala Lumpur jam, betul kan? Jadi dia bergilir tahun. Okeylah, alhamdulillah kalau suami isteri bertoleransi. Kalau macam saya pula sama-sama Terengganu. Saya duduk Kuala Terengganu, suami saya Besut, beza sejam setengah gitu. Satu hari kena belah dua dah. Sini separuh, sini. Sampai sana, esok orang sini pula panggil. Contoh. Dalam tempoh ni mesti ada penat, ada konflik, ada macam-macam lah. Yang ni mak pun kata balik lah, ni ada ni, esok ni, kebetulan ni. Yang ni pun kata, esok ada kenduri belah sini. Kita dah tersepit, betul atau tidak? Macam-macam kisah. Dan kalau pengalaman saya handle, contoh, ada yang 15 tahun tak balik rumah isteri. Suami guna kuasa mandatory. Kuasa veto. Istilahnya kena taat perintah suami. Suami pula kena taat perintah ibu. Faham tak? Mak ayah dia.
Sebab suami ketaatannya pada orang tua dia nombor satu. Isteri pula ketaatan dia lepas nikah dengan suami. Beberapa kes saya akhirnya bercerai. Ada peringkat suami ni dia guna kuasa veto dia ni, dan kuasa ni sebenarnya amanah ni siapa yang bagi sebenarnya? Ialah Allah yang bagi. Nak sebut kuasa bila Allah bagi kena jalankan dengan amanah. Itu bukan amanah tu. Itu salah guna kuasa. Sebab apa? Minta maaf orang lelaki. Apa ni ustazah ni kan, jangan sesat ke apa ni. Baiklah, antara tanggungjawab kalau nak baca kitab ni, tanggungjawab suami antaranya adalah menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga isteri. Apabila suami bertindak sampai memutuskan hubungan silaturahim, maka ia termasuk dalam kategori suami yang nusyus. Kan ada dua istilah, ada isteri nusyus, suami nusyus. Dalam Al-Quran memang sebut dua-dua, bukan isteri nusyus saja. Antaranya bila suami nusyus, iaitu suami tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Antara tanggungjawab seorang suami, betul jaga mak ayah dia, tapi dia juga kena jaga ibu dan bapa mertua. Kedudukan ibu bapa mertua juga kedudukan yang sangat berat sebab mereka adalah ibu dan bapa. Tak jatuh kedudukan ibu bapa ni disebabkan anak perempuan ni diambil oleh suami. Jadi sekarang beralih pada suami ni jaga kebajikan ibu bapa mertua. Suami yang berlaku adil, dia gililah. Tahun ni rumah mak ni, tahun depan rumah ni. Baiklah, kenapa kita kata salah guna kuasa tadi? Amanah yang Allah beri bukan untuk kita, amanah bukannya untuk ditunaikan, bukan untuk kita tuntut. Faham tak? Menuntut. Saya suami, awak kena taat pada saya sekian-sekian. Tetapi amanah adalah untuk ditunaikan. Memutuskan hubungan silaturahim. Hubungan rahim ni, isteri ni datang pada rahim ibu dia ni. Memutuskan hubungan silaturahim termasuk dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Tapi isteri ni taat pada suami ni wajib. Suami tak izin ni. Tak izin. Ada kes saya tu, berapa belas tahun nikah, suami ni memang ada cemburu, tak bagi isteri ni balik rumah mak ayah dia. Dah lama bertahun-tahun tak jumpa. Ayah sakit tenat pun dia tak bagi izin balik. Sampai pingkat ayah dah meninggal, isteri ni nekat pergi tumpang naik lori, tahan tepi jalan nak balik ke Kelantan. Ada satu kes saya tu lah. Lepas tu bila balik semula isteri ke Seremban, isteri ni tuntut fail minta fasah lah, minta cerai. Dia kata, saya taat kepada suami selama ini. Saya cuba cari bahagia melalui ketaatan ini. Tetapi rupanya ketaatan saya ini, ia bukannya membawakan kesejahteraan rumah tangga, tapi membuatkan saya hidup menderita. Anak saya tak kenal atuk nenek. Kedua, ia telah meletakkan suami saya ni tak jalankan tanggungjawab. Perasan tak? Tak jalankan tanggungjawab. Dia menjaga hubungan silaturahim di antara keluarga. Subhanallah. Cuba fahamkan situasi ni. Ibu ayah ni anak perempuan belaka 5 orang. Bayangkan 5-5 ni semua taat suami. Siapa jaga orang tua 2 orang ni? Sekiranya suami ni semua fahaman dia kena taat kepada ibu dia saja. Jadi kita pula, wahai para ibu sekalian, kalau ada anak lelaki, tolong kita jangan pula menjadikan anak lelaki kita tersepit. Siapa lebih utama sekarang? Mak kandung ke mak mertua? Tadi kita rasa macam ya. Sekarang kita ni ada anak lelaki. Kita pula yang bantu anak lelaki untuk berlaku adil. Ni mak nak pesan ni, kan tahun lepas dah raya rumah mak. Tahun ni pergilah raya rumah isteri pula. Alah, rumah tu rumah kampung, panas lah mak. Saya selesa rumah mak ni gini-gini. Tak apa, isteri tu dia ikut je. Tak boleh. Antara tanggungjawab seorang suami adalah menjaga hati isteri. Ni macam berat pada isteri je ni kan Ustazah ni. Tidak. Bukan maksud saya begitu. Berlaku adil. Giliran tu lah kan, giliran. Kemudian kadang-kadang berlaku pula kes tertentu. Ada kematian. Kematian berlaku bulan Ramadan atau sebelum. Mak ni sunyi apa semua. Jadi adik-beradik pakat tahun ni semua sini suami mengalah. Itu toleransi. Ada kebetulan orang tua sakit tenat. Jadi semua beraya rumah sini.
Jadi yang ni nanti qada lah 2 tahun berturut-turut. Contoh kan, semua ni sefahaman, subhanallah. Jadi memang kalau ikut syariatnya, seorang lelaki ketaatan lebih utama adalah ibu ayah dia. Kedua, ibu ayah mertua. Tapi ibu ayah dia tu nombor 1. Ketaatan seorang isteri pula kepada suaminya. Masya Allah, suaminya. Bila dia taat suami, mak ayah kecil hati berdosa tak? Ini yang berlaku ni. Mak minta maaf ya mak, saya kena taat suami saya. Mak ni kecil hati menangis kat rumahan. Menangis ni. Kalau taat kita tu dalam bab keadilan, maka kita tak berdosa. Faham tak? Taat kita pada suami tu dalam keadaan suami kita masih berlaku adil. Tapi sebab mak kita ni kalau boleh nak raya rumah dia tiap tahun. Faham tak ni? Dah bila buat giliran juga, mak ni kecil hati juga. Mak ni balik tak balik memang kecil hati lah kan. Jadi dia kecil hati dalam keadaan suami berlaku adil, maka di situlah kita kena berusaha untuk memujuknya semula. Suami yang faham, dia akan buat apa? Bulan Ramadan dah balik dah. Perasan tak hari tu? Ramai orang dah balik. Bila giliran rumah ni, dia dah buat tindakan cuti dalam bulan Ramadan itu, dah balik dah rumah isteri contohnya. Sebab raya rumah suami. Dah settle dah semua. Pujuk dah. Beli itu, beli ini, subhanallah. Ini satu toleransi kerjasama suami isteri yang sangat baik. Jadi raya ni sebenarnya Aidul Fitri kembali kepada fitrah, suci, bersih daripada dosa dan sebagainya kan. Para jemaah sekalian, kita memang kena berusaha mewujudkan bahagia. Dan bahagia tu kadang-kadang dalam derita kita. Contohnya, kita nak bahagiakan suami, betul kan? Malam tadi pun saya dapat satu mesej. Luah perasaan, bergaduh pasal ni lah. Bergaduh pasal ni. Gini-gini. Sampai tak bertegur siapa, sampai menangis, sampai ni. Sampai cakap dah tak rasa syok dah raya. Baju raya semua dah settle dah semua kan. Tapi sebab isu ni, dah rasa tak seronok dah nak balik kampung, dah rasa tak seronok dah nak raya. Saya pun tanya, sekarang ni bila berlaku macam ni, siapa yang rugi? Suami rugi, isteri rugi, anak-anak jadi mangsa. Sekarang ni balik tetap balik, betul tak? Bila balik, masing-masing tak ada hati. Balik sini ke, balik sana ke, masing-masing tak ada hati. Siapa yang menang, belum tentu pun akan tenang. Betul tak? Menanglah suami ni, menanglah suami. Baiklah, okeylah, saya ikutlah awak balik. Yalah, saya ikut. Isi tak reda ni, isi tak puas hati ni. Yalah, saya ikut awak. Okey. Walaupun suami ni menang, hati dia tak tenang. Sebab dia tahu isi ni terpaksa. Betul tak? Jadi apa yang saya mampu katakan pada malam tadi, saya kata beginilah. Sekarang keputusannya memang kena balik rumah suami. Jadi belajar untuk beberapa hari ni berlapang dada. Lepas tu saya tanya soalan, banyak tak kebaikan suami terhadap keluarga? Dia pun hitung. Lepas tu dia cakap, banyak Ustazah, banyak. Suami saya kalau mak ayah saya datang tak berkira beli makanan, beli tu ni. Bagus suami dia. Allahu Akbar. Kena raih ni orang lelaki. Lepas tu dia kata, Ustazah, memang pun sebenarnya orang perempuan berhati-hati, takut kita jadi hamba emosi. Betul. Aduh, jadi hamba emosi. Kita adalah hamba Allah. Allah minta kita bila datang ujian cepat-cepat istighfar, redha. Memang ujian lah tu. Adalah cerita tu. Kalau kita dengar cerita, saya ni nak cakap patutnya rumah isteri lah pula. Lepas tu dia sebut kebaikan suami satu-satu. Saya kata, subhanallah puan, suami puan sangat baik. Tiba-tiba dia kata, Ustazah, hati saya dah sejuk lah. Suami saya baik lah Ustazah. Apa salahnya saya bahagiakan dia? Aduh lah bersungguh. Apa salahnya saya bahagiakan dia untuk kali ni? Masya Allah, saya betul-betul redha. Saya betul-betul maafkan. Sebab sekarang ni dah jadi bergaduh ni, suami dah balik dulu dah ni. Suami dah balik dulu dah ni. Dia duduk kat ni. Lepas tu dalam bercakap tu, dalam dia duduk kumpul kebaikan suami tu, dia kata gini-gini. Dia kata, Ustazah, saya dah mesej dah suami, minta maaf apa semua. Betul lah Ustazah, bila saya buat macam ni lebur rasa. Tadi saya menangis, saya marah-marah apa semua.
Lepas tu tengah mengandung pula, saya rasa macam lebur. InsyaAllah Ustazah, bila suami saya bahagia, saya pun akan bahagia. Tapi kalau dia tetap juga balik dengan masa muka, dia pun tak bahagia, suami pun tak bahagia. Anak lagi lah, asyik jadi bahan untuk marah je. Sekarang keputusan dah dibuat, pilihan yang ada adalah belajar redha dan berlapang dada dan gembirakanlah hati kita di hari yang sepatutnya kita memang berbahagia. Jadi fokuslah. Fokus kepada nak masak apa bang? Okey bang, gini. Nikmatilah keadaan yang Allah dah takdirkan pada kita untuk raya kali ni. Ya. Ni Tuan Haji yang dicari-cari. Ya. Kenapa datang lambat ke Tuan Haji? Ya. Ya. Oh, siapkan kerja rumah dulu. Basuh baju semua. Ya Allah, calon suami soleh ni. Okey, masa. Allahu Akbar, 4 isteri. Okey, lepas tu. Okey, Tuan Haji ni saja je kan? Tuan Haji berapa orang isteri? Seorang. Tuan Haji ada hajat ke? Ada hajat tak Tuan Haji untuk tambah? Susah nak jawab. Jadi macam tu juga saya susah nak jawab soalan Tuan Haji tu. Ada Tuan Haji ni macam isteri menakutkan je kan. Ataupun takut isteri, hormat sayang isteri kan. Subhanallah. Macam mana nak jawab? 4 isteri kan. Sendiri nikah, sendiri tanggung lah jawapannya. Macam tu lah. Memang kita akan faham keadaan yang sangat ni. Dan saya, pengalaman saya, kes poligami, banyak kes poligami juga saya handle. Bab-bab beraya ni pun ada terlibat. Biasanya suami ni bila time raya tak beraya mana-mana. Sian kan? Dia hantar isteri kat rumah masing-masing. Dia hantar isteri rumah masing-masing. Lepas tu pula duduk jauh-jauh dan sebagainya. Memang tolerasi yang sangat besar lah antara isteri-isteri ni. Yang nikah 2 ke nikah 3 ke. Jadi memang inilah seorang suami yang paling kelang kabut di hari raya. Di peringkat international, peringkat dunia. Macam itulah. Sebab pagi kat sini, tengah hari sini, malam sana, pagi esok. Ya Allah, nak memenuhi. Ada setengah tu nak memenuhi keperluan. Kalau duduk jauh, melibatkan esok lusa apa semua kan. Tapi biasanya dia akan hantar isteri ni ke rumah ibu bapa masing-masing. Macam itulah. Allahu Akbar. Jadi macam itulah jawapannya tuan ya. Berani buat, berani tanggung. Berat ujian sebenarnya orang berpoligami, tapi mereka ni kehidupan, ada orang masuk dapat bahagia melalui poligami, ada orang dapat bahagia melalui monogami. Ada orang menderita dalam poligami dan ramai juga menderita dalam monogami. Jadi poligami ataupun monogami, kedua-duanya adalah kaedah pernikahan dalam Islam. Betul atau tidak? Kita kadang tu tengok dia orang ni, sial tengok dia orang ni. Kenapa poligami? Padahal dia orang bahagia je. Padahal dia orang okey je. Betul kan? Dia pula tengok kesian kat kita. Contoh kan, kita sepatut berhenti pukul 10. Tapi baru 10 minit. Saya pun okey. Sabar. Okey. Bercerita, luah perasaan. Okey. Sabar. Okey, makasih puan. Saya nak mulakan dengan cerita. Soalan puan ni, macam mana sebenarnya ikhlas dan juga sabar, redha tu? Kita kata, ya saya redha bang, saya ikhlas, saya ikut awak. Contohlah kan, dalam hati tu kan, ngomel. Lepas tu mesej pula, luar perasaan dekat adik-beradik. Minta maaf lah, saya tak ada pilihan, terpaksa redha, terpaksa ikut suami. Depan suami, ya saya redha bang, insya-Allah. Kan, suami pun jawab, syurgalah bagimu. Macam tu kan. Kalau suami pandai pujuk kan.
Okey. Bila sebut pasal pujuk, kejap. Kalau dah setuju dah balik raya tahun ini, peranan yang seorang lelaki yang seronok ni balik rumah dia ni, dia memang kena mainkan peranan menggembirakan hati ni. Sebab walaupun muka tu nampak happy, tapi dalam hati tetap nak balik rumah sendiri. Betul kan? Mesti bila tengok gambar dalam WhatsApp tu nanti adik-beradik share gambar hari raya, mesti terasa. Jadi di sini yang akan mudah sensitif adalah orang yang tak balik beraya rumah dia. Jadi peranan besar di sini adalah orang yang beraya kat rumah dia tu lah. Tapi kadang terbalik, bila yang ni buat muka, kenapa buat muka, tak ikhlas ke? Subhanallah. Yang ni, suami ni kena bantu sampai isteri ni boleh gembira, sampai ikhlas. Terima kasih ya awak sanggup korbankan. Saya tahu awak nak sangat. Isteri dengar yang tu pun dah seronok dah, saya nak bagi tahu. Sebab isteri ni cukup kalau suami dia faham dia sedang ada rasa sedih sebab tak boleh bersama dengan keluarga dia. Walaupun dia tak boleh bersama, tapi sebab suami tunjuk rasa faham, itu dah membahagiakan dah. Tapi kalau suami buat ayat, awak ni kenapa tak boleh ke buat macam rumah sendiri? Macam awak buat kat rumah ni, awak kalau rumah awak kamu happy. Jangan sebut ayat-ayat sensitif tu. Ayat sentap tu, betul kan? Jadi kita yang tengah gembira ni, bantulah untuk gembirakan pasangan kita yang kita tahu dia tak akan sama gembira dengan kita yang sama berada di rumah ni. Layan dia lebih lagi. Contoh, time ni rumah kita kan, bagi perhatian lebih pada suami. Janganlah pula kita kenapa senyum macam tak manis sangat. Tak bersemut pun saya nampak. Jadi layan dia lebih. Bang makan dia, awak ada apa-apa nak cakap saya? Awak penat ke? Tak apalah, awak rehat. Maksudnya bagi perhatian lebih sampai dia akan rasa terlupa kesedihan dia nak bersama dengan keluarga. Ini peranan yang sangat penting. Subhanallah. Jangan nambahkan cedera emosi dia. Emosi dia tengah tercedera, tambah lagi cedera emosi. Cubalah dengan kasih sayang, insya-Allah. Orang lelaki dia lebih perlukan pengiktirafan sebagai seorang suami, penghormatan. Orang perempuan dia lebih perlukan kasih sayang, perhatian. Faham kan? Jadi orang lelaki bila diberi penghormatan, kemuliaan, dia ada rasa sifat kelakian tu, sifat kesuamian tu. Isteri pula lebih kepada perhatian, kasih sayang, perasaan. Saya faham awak, apa yang awak rasa, awak sedih kan? Cukuplah tu, isteri dah seronok dah tu. Okey. Jadi kisah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang sedang menangis di kubur. Lalu Rasulullah pun menegur, wahai Rasulullah tegur wanita tersebut, bersabarlah bagi kamu syurga. Macam itulah Rasulullah sebut kan, bersabarlah. Lalu perempuan ni pun tanpa melihat siapa yang berkata, dia tak tahu Rasulullah yang cakap. Dia tak tahu Rasulullah yang bagi nasihat. Lalu dia pun terus menjawab. Ayat tu macam ayat kita lah. Kamu senanglah nak cakap. Ayat tu soalannya begitu. Kamu cakap begitu. Kalau kamu berada di tempat saya, baru kamu tahu bagaimana nak sabar. Baru kamu tahu bagaimana sedihnya hati saya. Ni kisah benar ya, berlaku pada zaman Rasulullah. Rasulullah bila dengar jawapan wanita ni, Rasulullah terus berlalu. Lepas tu ada sahabat lain yang ada di situ terus menegur, wahai muslimah, wahai wanita, yang berkata kepada kamu tadi Rasulullah. Wanita ni pun pergi bergegas jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, aku tidak tahu bahawasanya engkau tadi ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun lepas tu wanita ni pun kata, ya Rasulullah, aku memilih untuk sabar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Sabar itu pada pukulan pertama. Maksudnya masa kita kena ujian tu, masa kita terkena tu, pedih hati kita tu, sentap hati kita tu, terus kita memilih astaghfirullah, ataupun kita ucap innalillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Suami sebelah dengar, awak doa saya mati ke? Kan? Itu adalah kalimah istirja, kalimah menyerahkan ujian, cepat-cepat serah pada Allah. Masalah cepat-cepat. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah ajar kita banyak kali kita sebut. Alladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Sadaqallahul azim. Panjang lagi firman Allah tu. Yang bermaksud mereka yang apabila ditimpa ujian, musibah, sedih, sempit, apa-apa saja, qalu, mereka berkata, inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah golongan yang mendapat salawat, rahmat, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang sabar ketika diuji, kalimah yang keluar pertamanya adalah apa-apa kalimah zikir kepada Allah. Astaghfirullah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ibu-ibu sekalian, saya pun wanita biasa. Kadang diuji dengan sentap. Contoh, ujian datang daripada suami. Biasanya suami ke kawan-kawan sesiapalah, pertama dibuat isti'azah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Sebab apa? Syaitan ni dia dah ada pengalaman yang luas bagaimana nak merosakkan manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang, dia ada banyak profil. Kalau perempuan macam ni, dia ni kalau bab balik kampung memang dia sensitif. Dia kacau bab balik kampung ke? Yang ni pula latar belakang macam ni, dia ada pengalaman yang luas. Bagaimana merosakkan hubungan suami isteri, bagaimana merosakkan hati, akhlak, mulut, apa semua. Yang macam ni kalau kena puji, rosak amalan dia ni. Dia pun akhirnya kita diuji dengan dipuji selalu. Dia ni sentap ni, kalau kena tegur ni, dia uji ada je orang nak negur kita, ada je benda tak kena. Dia ni diuji kalau susah, hidup dia ni memang gesah gelisah. Diuji dengan harta. Selalu diuji dengan harta. Dia ni terlalu cintakan suami ni, akhirnya diuji dengan suami. Faham tak? Maksudnya dia ada banyak pengalaman, profil pengalaman dia nak menyesatkan seramai mungkin manusia, nak hilangkan kewarasan akal kita, nak hilangkan ni. Jadi isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Para ulama kata barang siapa yang beristi'azah apabila dia marah, sebab apa kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, ya Allah aku mohon perlindungan daripada syaitan yang, ya Allah yang ni menguji betul lah ustazah. Istighfar ajar, kalau tak sebab seorang ni mungkin tak banyak istighfar cik kan. Betul lah, saya asyik beristighfar je dengan seorang ni. Anak yang lain tu jadi doktor, dia doktor juga, cocok sendiri ustazah, isap dadah. Ada makcik tu, alhamdulillah yang lain semua okey, yang ni ustazah isap dadah, mencuri apa, ya Allah ustazah, mengucap je saya. Alhamdulillah makcik banyak mengucap la ilaha illallah, afdalu zikru la ilaha illallah, mengucap je asyhadu an la ilaha illallah, mengucap je kan. Jadi mungkin makcik, saya bagi tahu kan, makcik mungkin laluan ke syurga Allah bukan melalui anak-anak yang lain tu. Rupanya anak yang selalu bawa masalah ni, yang selalu menguji makcik ni, yang ni makcik duk impun pahala sabar, ini rupanya laluan ke syurga Allah. Subhanallah. Jadi mungkin menantu yang menguji kita tu lah yang membuatkan kita ni duk kumpul pahala-pahala sabar. Okey, jadi itu jawapan pertama. Seterusnya saya nak sebut begini, sabar ada di awal, ada di tengah, ada di hujung. Redha pun sama, ada orang mampu redha di awal, ada mampu di tengah, ada mampu di hujung. Ikhlas pun sama. Masya Allah. Masa nak ulur duit, tabung bergerak tu kan, memang tak bercadang pun nak bagi, tapi dah orang tengok semua tu kan, takkan nak senyum je, takkan nak sedekah senyum je kat tabung tu kan, senyum. Dah semua orang dah nampak, jadi dia pun keluarkanlah. Bila buka beg duit, tak ada duit kecil pula, dia ikhlas RM1 je, tapi tiba-tiba ada RM10 lagi, payah nak ikhlas tu kan. Tapi sebab dah malu dah ni, orang sebelah pun nunggu ni, nunggu dia keluarkan duit, dia pun masuk. Tak ikhlas lagi, tak ikhlas lagi. Subhanallah. Lepas tu gerak. Tak datang lagi ikhlas lagi tu. Bila keluar, ada orang bagi makanan. Contoh, subhanallah, RM10 je aku bagi tadi, orang bagi makanan banyak. Ya Allah, alhamdulillah aku ikhlas. Ikhlas dah tengah. Masa tadi tak ikhlas. Subhanallah. Baru ikhlas bila nampak ada ganjaran. Subhanallah.
Ada orang tak ikhlas lagi masa ni. Lepas sebulan baru ikhlas. Dia datang ceramah dengar pasal sedekah. Ya Allah, rupanya Allah paksa aku hari tu sedekah. Memang kadang-kadang ikhlas ni datang lambat. Redha pun sama datang lambat. Orang yang paling kuat datang di awal tu. Itu orang hebatlah, mukhlisin Alauddin, orang yang redha, orang sabar. Susah. Normal kita ikhlas tu datang tengah-tengah. Ikut suami balik tak ikhlas lagi ni, bengkak hati. Tapi sampai di sana, subhanallah, tiba-tiba mertua layan elok. Ipar pula ni, dia rasa seronok lah pula. Tiba-tiba rasa macam rumah sendiri. Ikhlas tu bila hari raya kedua contohnya. Subhanallah. Dan berhati-hati, ikhlas juga boleh hilang bila-bila masa. Contoh, masa tolong kawan ni, ikhlas ni. Subhanallah. Kawan ni pun suka puji. Makasihlah awak banyak tolong saya gini. Duk bagi duit, tanggung anak sekolah, apa semua. Lepas 5 tahun, kawan ni bergaduh dengan kawan ni. Kawan yang kita tolong dulu ni. Bergaduhlah kita lepas 5 tahun. Kawan ni tikam belakang, ada buat fitnah. Subhanallah. Ini yang paling kita takut. Terkeluar kat mulut kita, aku tak halal apa aku tolong dia dulu 5 tahun lepas. Itu yang sangat kita takut. Sebab nak kata keikhlasan, berjuang untuk ikhlas bermula daripada kita buat sampai mati. Ada isteri ikhlas belanjakan duit gaji dia kepada suami. Suami pun tak mampu, ikhlas. Suami satu hari yang abang nak kahwin lagi. Contohlah kan. Sudah. Isteri ni pun kata, bang, saya tak mampu, saya tak sanggup. Bergaduh-bergaduh, saya tak halal apa yang saya bagi 30 tahun ni. Subhanallah. Berlaku depan saya banyak. Saya kata, puan, benda perkara yang dah lepas memang tak boleh patah balik. Pahala dan dosa boleh patah balik. Dosa yang kita buat yang lepas, kalau Allah nak ampunkan, boleh sekelip mata. Pahala pun sama. Pahala yang lepas, kalau kita tak ikhlas hari ni, kita tak redha, pun boleh terhapus. Benda berlaku memang tak boleh patah balik. Duit yang puan bagi semua tak boleh balik. Tapi pahala tu puan, habis tu ustazah, saya patut cakap apa ustazah? Saya dah geram sangat dah ni. Puan katakan begini, ya Allah, aku redha dengan apa yang telah aku berikan selama ni, jadikan ia sebagai satu sedekah. Allahu Akbar. 30 tahun puan sedekah. Ya Allah, aku tak redha dengan apa yang suami nak buat hari ni. Contohlah ya. Sebab kita tak boleh nak suruh paksa puan kena redha hari ni. Orang selalu tanya, kalau ustazah macam mana? Selalu orang suka tanya, Ustazah kalau berada di tempat saya macam mana? Jangan tanya soalan tu, betul tak? Kita tak boleh paksa untuk redha untuk perkara yang sedang berlaku. Tapi perkara yang lepas, kita bantu dia sebab puan telah pun menghimpun pahala sedekah selama 30 tahun. Jadi betul, ikhlas, redha, sabar akan diuji sampai mati. Kita ikhlas dulu tolong adik-beradik, titi-beradik ni time kita susah tak nak tolong, kita boleh ungkit balik, betul tak? Jadi, ya Allah, aku redha dengan apa yang aku dah buat pada adikku dulu. Tapi aku tak redha dengan apa yang dia buat pada aku hari ini. Contohlah kan. Kita mengadu rasa sedih kita kepada Allah. Itu tak ada masalah. Masya Allah. Mudah-mudahan boleh membantu sikit. Jadi kita, mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang rugi terus. Sampailah balik ke rumah, tak ikhlas-ikhlas lagi balik kampung suami tu. Faham tak? Dah hari kedua, ketiga dah balik rumah semula, tak ikhlas lagi. Jadi carilah keikhlasan itu pada kurang-kurangnya pada pertengahan. Takut terlambat, sia-sia saja. Yang kita duduk masak, basuh pinggan, duduk menahan muka, buat-buat senyum, sia-sia saja. Sedangkan 3-4 hari tu duduk rumah suami tu dapat pahala. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, satu saat lagi. Terakhir insya-Allah. Harta pencarian. Okey, saya jawab secara ringkas ya. Ramai rasa gelisah tu ya. Banyak kerja kan nak buat kat rumah? Tak ada, bila balik tak buat pun kerja tu. Baca surah Al-Kahfi. Subhanallah. Oh, semua ni akan baca surah Al-Kahfi pula. Oh, okey, subhanallah, alhamdulillah. Puan ni tanya pasal harta sepencarian. Harta sepencarian sebenarnya boleh dituntut bukan selepas berpisah saja. Antara golongan yang boleh tuntut harta sepencarian adalah poligami. Contoh, bila suami nak nikah lain, isteri dah boleh buat tuntutan harta sepencarian.
Bukan tunggu berpisah saja. Boleh tengok, memang ada enactment ni, memang ada peraturan ni. Ustazah ni kan, bukan sebab anti poligami atau tidak, nak jaga kebajikan isteri. Pertama sebab kebanyakannya isteri dia tak puas hati, kita susah payah 20 tahun. Sampai kita dah hidup selesa, dah miliki harta aset ni. Tiba-tiba datang orang baru, sama-sama, maksudnya dia tak melalui susah payah macam kita. Islam ni agama yang adil. Isteri ni boleh tuntut harta sepencarian sebaik sahaja apabila suami menyatakan hasrat ni, jadi isteri terus dapat bahagian dia. Jadi tak timbul isu, memang sama soalannya di situ ada jalan penyelesaian sikit lah, mengubat sikit duka dan kebimbangan isteri. Okey ya Tuan Haji belakang? Okey. Jadi bincang elok-elok Tuan Haji. Okey. Sekejap, tak habis lagi, sikit lagi, minta maaf. Yang kedua, pasal harta sepencarian. Contoh, suami seorang je ni bekerja. Nama rumah suami, nama kereta suami, nama tanah suami, semua nama suami. Bila berlaku pergaduhan, contoh nikah poligami tadi, ataupun berlaku penceraian, contoh, isteri boleh tuntut harta sepencarian. Kebanyakan isteri dapat setengah daripada harta, kebanyakan. Suami ni kata, isteri saya tak bekerja, isteri tak ada keluar duit 1 sen pun dalam rumah ni, tak keluar 1 sen pun dalam kereta ni. Tetapi isteri ini, selama mana dia bernikah ni, siapa yang menguruskan makan minum pakai, yang uruskan anak, yang uruskan encik sampai encik boleh kerja dengan baik, bagi tumpuan kerja dengan baik, yang bersusah payah dengan encik sama ini, yang berbakti pada encik dan sebagainya. Maka disebabkan inilah isteri ini berhak walaupun dia tak ada menyumbang 1 sen pun. Sebab kalau tanpa peranan isteri ni, suami tak boleh bekerja dengan baik. Jadi di situlah harta sepencarian. Islam ni agama menjaga kedua-dua pihak. Subhanallah. Okey, puan kat belakang. Okey, subhanallah. Ini soalan killer ni. Ini soalan killer dan penutup ya. Sebab apa? Ya. Tuan Haji nak tanya lagi? Oh, sama, soalan sama. Okey. Seorang lelaki, mana lebih utama ni? Ibu dia ataupun isterinya? Okey. Ni ulama, ya. Kesalam. Ya, subhanallah. Ini Ustazah nama ke? Betul, Ustazah Asma Harun. Okey, boleh. Saya nak call you lah. Alright, insya-Allah. Masa kan? Ya, betul. Tak apa. Insya-Allah ajak puan ya. Ustazah Asma. Duduk Salam. Duduk Negeri Sembilan. Seremban Negeri Sembilan. Oh, Seremban. Jauh. Tapi tak apa. Itu nombor ya. Ya, insya-Allah boleh. Okey. Tak apa. Sebab saya nampak puan ni dah berdiri lama kan. Okey, sila duduk. Sama-sama. Mungkin ada hajat besar kan. Baiklah, subhanallah. Hadis Nabi SAW, khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan Nabi kata, akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Dan dimasukkan dalam hadis ini adalah kepada anak, kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Dan Rasul memang menunjukkan satu sikap bila Aisyah ditanya, ya Rasul, wahai Aisyah, Rasulullah macam mana kat rumah? Kalau kita borak adik-beradik kan, dia macam mana kat rumah? Nampak garam. Agak-agak lah kalau orang tanya soalan tu pada kita, agak-agak kita jawab apa? Suami kita macam mana kat rumah? Ada yang laju je jawab, belengkar tidur. Contohlah kan. Kat rumah main telefon, kat rumah ni contoh. Maksudnya apa yang paling dominan itu yang paling cepat dijawab, betul atau tidak? Sayyidatina Aisyah bila ditanya Rasulullah bagaimana perilaku Rasul di rumah, Aisyah laju je jawab, dia seorang suami yang sangat membantu isterinya melakukan kerja rumah. Jadi tuan-tuan dekat sini, kalau tuan-tuan jenis yang nampak isteri lipat kain terus duduk, bukan langkah aja, tumpang lalu ya langkah. Kan? Nampak isteri ni, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saudah cerita, Saudah isteri Nabi yang paling tua, dan Rasulullah tahu isteri yang dah tua ni kurang tenaga sikit. Bila nak balik je rumah, yang balik ni bukan manusia biasa ni. Yang balik ni adalah
Amirul Mukminin. Yang balik ni Perdana Menteri negara Islam pertama di dunia, Madinah. Yang balik ni ada kekasih Allah. Subhanallah, bila balik je terus singsing lengan baju bantu Saudah uli gandum. Maksudnya kita tahu sifat Rasulullah sangat mulia. Kemuliaan seorang suami bukan apabila didilayan sebagai seorang raja, tapi bila dia tawaduk meredahkan diri, sama-sama membantu menguruskan rumah tangga. Makin naik kemuliaan dia sebagai seorang suami. Sebab ini contoh yang Rasulullah buat. Rasulullah buat begini. Subhanallah. Jadi menjawab soalan tu tadi kan. Jadi soalannya, isteri dan juga anak isteri ini, kalau kita tengok hadis Nabi SAW, ijab kabul itu, hadis Nabi sebut ijab kabul itu adalah perjanjian kamu dengan Allah. Bukannya perjanjian dengan bapa mertua wali itu saja, tapi kamu memegang janji yang kuat dengan Allah. Maksudnya bila seorang suami ijab kabul terhadap seorang wanita, dia telah mengikat amanah itu, janji itu dengan Allah untuk jaga wanita ini mimpin ke syurga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bila saja akad nikah, isteri ni jadi tanggungjawab yang sangat berat, sangat utama, yang sangat dekat kepada seorang lelaki. Jadi dalam keadaan ini, kita tak boleh nak sebut ibu dengan isteri sama level, tak nak sebut macam tu. Mereka ada level masing-masing. Dalam bab ketaatan tentang nafkah terhadap ibu contohnya, jangan sebab bagi pada ibu terabai kepada isteri. Itu satu nusyus. Tak jalankan tanggungjawab. Saya ada banyak kes ya, yang mesej pun banyak. Gaji suami semua bagi pada mak. Semua bagi. Dan menanggung keluarga ni, isteri tanggung semua. Kalau saya tak keluarkan, memang kami tak ada belanja. Sebab mak dia suruh semua duit gaji masuk bagi ke mak. Saya kata suami, maksudnya bukanlah kita kata suami ni, bagusnya suami ni, suami yang taat. Tak. Dia jadi suami yang tak berlaku adil dalam bab kewajipan. Betul dia wajib jaga ibu, tapi dia juga wajib jaga isteri. Kita tak boleh sebut sama level, tapi level yang berbeza. Contoh, isteri ni keperluan dia tak cukup. Mak ni pun meminta lebih, berdosa ni. Berdosa siapa yang berdosa? Dua-dua, suami dan juga ibu. Saya minta maaf, seorang ibu jangan gunakan kedudukan kita ini sampai membuatkan anak lelaki kita tak jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapa. Dan sekiranya isteri ni tak redha ni, selama itu jadi hutang suami ni. Jadi hutang. Sebab itu ada orang datang bercerai, dia minta ustazah, boleh tak saya nak claim semua sebab saya tak pernah redha dengan apa suami saya tak bagi selama ni. Sedangkan dia mampu bagi sebab dia bagi dekat mak dia saja. Dan mak dia bukanlah tak ada anak lain yang sampai tak memerlukan apa semua kan. Jadi kita boleh bawa kes tu, isteri nak claim untuk tempoh 20 tahun nikah. Nak claim balik. Boleh buat claim tu. Dapat tak dapat nombor 2. Sebab isteri ni tak redha. Saya selama ni memang saya tak redha ustazah. Tapi kalau isteri ni redha, ustazah selama ni puan masa bahagia redha tak? Saya redha ustazah, tapi sekarang tengah masalah, saya nak claim balik semua. Yang ni tak boleh claim. Faham tak? Yang ni tak boleh claim. Ya, ada yang datang, saya dah kahwin 30 tahun, saya nak claim apa semua yang saya pernah bagi sama ni. Saya tanya, puan redha tak dulu? Yelah, dulu redha lah, kita bahagia, kita tak ada masalah. Tak boleh. Tapi kalau isteri ni saya memang tak pernah redha, saya memang tak boleh terima cara dia treat saya selama ni. Semua duit bagi pada mak dia dan sebagainya. Jadi sebagai seorang lelaki, anda bertanggungjawab kepada ibu, pada isteri dan adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan yang tak nikah lah. Maksudnya kalau dah nikah, suami dia lah. Maksudnya tanggungjawab bukan dari segi duit saja, termasuk dari sudut apa? Jaga dalam bab kewajipan. Benda yang wajib, betul kan? Bab aurat, bab pergaulan wajib ditegur. Sebab itu kita para isteri sekalian bantu suami kita untuk menjalankan tanggungjawab dia. Contoh, bang, ambil mesej ni awak share lah dalam grup keluarga awak. Sebab nak tunggu dia share, dia tak share. Contoh, nak tegur bab pergaulan bebas bila balik raya nanti. Keluarga suami mungkin bebas bersalam. Contoh kan. Jadi awak ambil lah video Ustazah Asma ni. Contoh.
Semalam saya buat satu rakaman, 2 rakaman. Satu, bab pergaulan bebas di Hari Raya Aidilfitri. Siapakah orang boleh salam, siapa yang tak boleh salam. Yang kedua tentang bab aurat di Aidilfitri. Maksud saya, sebenarnya saya nak memudahkan. Sebab ramai orang nak cakap, tak tahu nak cakap. Faham tak? Tulis tak baca, buat video pendek tu, insya-Allah kita akan cantikkan lagi dengan tulisan-tulisan apa semua. Bolehlah share. Niatnya adalah untuk memberi kefahaman dalam masyarakat kita. Bukan atas Hari Raya Aidilfitri nak bermaafan semua boleh, bersalamlah ke. Benda ni bab hukum, tetap hukum, haram tetap haram dan sebagainya. Subhanallah. Harap boleh menjawab sikit ya. Jadi kita isteri gini je. Ada kata Ustazah, saya wajib taat tak suami saya? Wajib taat. Wajib taat. Suami suruh balik rumah mak dia tiap tahun. Okey, taatlah. Tapi dalam masa sama suami melakukan dosa. Faham tak? Suami tetap berdosa sebab memutuskan silaturahim, membuatkan ibu bapa ni terluka, kecil hati apa semua. Sepatutnya suami berlaku adil. Sekarang puan tak berdosa sebab puan tetap taat, tetapi suamilah yang berdosa kerana menyalahgunakan amanah yang Allah beri. Subhanallah. Alhamdulillah, saya mohon maaf salah dan silap. Sudah tentu banyak kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan. Terima kasih kepada muslimin dan juga muslimat sekalian. Mudah-mudahan, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan. Wa balighna Lailatul Qadr, dan temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Allahumma ja'alna min ahli jannah bighairi hisab, bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar, dan janganlah Engkau golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Wadud. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memiliki cinta, berikanlah ke dalam rumah tangga kami sebuah kasih sayang dan cinta yang benar, ikhlas kerana-Mu ya Allah, yang kuat kerana-Mu ya Allah. Allah ya Afu ya Ghafar ya Tawwab. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun, yang menerima taubat. Berikanlah ke dalam hati kami, dalam keluarga kami, antara kami suami dan isteri, sifat pemaaf dan saling melupakan kesalahan kekurangan masing-masing. Ya Allah ya Jami', yang Maha mengumpulkan. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia ini sebagai sebuah keluarga ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, Ya Wahhab, Ya Mujib, yang Maha memberi, yang Maha memakbulkan doa permintaan. Makbulkan hajat permintaan kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kami rizki sebuah keluarga di dunia ini, binakanlah untuk kami di syurga kelak sebuah keluarga yang bahagia di akhirat di syurga-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau rizkikan kami sebuah rumah dan juga kereta dan semuanya rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, rizkikanlah untuk kami di akhirat kelak di syurga-Mu, istana di syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sabar, suami yang sabar, isteri yang sabar, ibu bapa yang sabar. Bantulah kami dalam menjaga lidah kami dan hati kami ya Allah daripada berkata yang keji ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Aidilfitri yang dekat ini ya Allah, kami benar-benar kembali kepada fitrah suci dan bersih daripada dosa ya Allah. Dan bantulah kami untuk mencapai darjat taqwa melalui Ramadan ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.